All right. All right. Welcome back, everyone. Okay. Hi. Good afternoon. I'm Marianne from Utah. I would like to welcome to today's virtual symposium on science education, SOSE 2020, with title Initiative During Pandemic, a sharing session. So before we started, if you have any question, please leave your question at the chat box later. And we are streaming this symposium live on our Kuala Lumpur Engineering Science Fair Facebook. So please help us to like and share this video. Okay, I would like to introduce today's speaker. It's Mr. Muhammad Fakri Ramli. Mr. Fakri is a teacher at Sekolah Menengah Agama Datuk Haji Tan Ahmad. He is also Guru Inovatif Negeri Sembilan 2020, mathematic book writer, and STEM icon teacher. Now, without further ado, we will turn over the time to Mr. Fakri. Over to you, Mr. Fakri. Alright, terima kasih Puan Marianne. Okay, let's me share the screen first. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good evening to all the viewers and semua sekali yang berkesempatan untuk bersama kita pada hari ini. Saya Cikgu Muhammad Fakri Beramli, guru di Sekolah Menengah Datuk Haji Tan Ahmad dan saya adalah guru inovatif bagi Negeri Sembilan 2020 dan saya juga menulis beberapa buah buku matematik yang ada di pasaran sekarang. Okey, pada hari ini terima kasih kepada pihak UTAR yang menjemput saya sebagai panelis bagi Virtual Symposium on Science Education EKLESF 2020. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi a sharing session, my initiative during pandemic. During pandemic. Okey, apa saya buat? Okey. Apa saya buat? Apa yang saya buat? Saya buat video. Saya buat video. Seperti yang kita tahu, pada 18 Mac 2020, kita telah PKP lah, mungkin bermula PKP pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga cuti sekolah. Cuti sekolah kita cuti pertengahan penggal yang pertama. Okey, cuti pertengahan penggal pertama. Jadi pada masa itu memang saya bagilah kerja kepada student saya. Dan PKP itu dipanjangkan sampailah end of July. So that saya tak expect benda tu berlaku sampai end of July. Tapi at that time, saya fikir sebab PKP tu dilanjutkan 2 minggu dan dah lepas cuti yang sepatutnya. Jadi saya fikir macam mana saya nak bagi student ini belajar juga. Student saya lah. And then saya fikir saya buat video lah. So that student boleh tengok bila-bila masa, anytime, boleh ulang banyak kali. Itu saya punya first punya fikiran. Okey. Jadi bila dah siap video tu, saya buatlah channel YouTube Sefakri Maths ini. Okey. Di Sefakri Maths ini terdiri daripada video-video pembelajaran yang saya kongsikan bagi matematik KSSM tingkatan 4 setakat ini. Saya fokuskan kepada video KSSM tingkatan 4 kerana tak ada lagi resources yang banyak untuk KSSM tingkatan 4. Kerana itu juga adalah silibus yang baru bagi KSSM matematik tingkatan 4. Okey,
apakah berkenaan dengan Safakri Maths ini, saya ambil sedikit di bahagian channel saya, dia ada bahagian about ini. Okey. Safakri Maths is aimed to provide free resources for the students to learn mathematics and at the same time to encourage them to love mathematics not just for educational purpose but to relate mathematics in their life. Okay, first thing first, memang at the first time memang saya fokus kepada student saya, dan apabila channel saya itu mendapat sambutan yang agak luar biasa bagi saya, dan saya fikir why not sharing and give to everyone, kepada cikgu, kepada student di seluruh Malaysia. And this is the first free resources. Seperti yang kita tahu, bukan semua student yang mampu untuk online tuition, bayar tuition. Jadi Safakri Maths ini adalah salah satu cara untuk membantu golongan yang nak belajar yang hanya bergantung kepada guru. Jadi dia ada another resources untuk ulang kaji instead of only cikgu dia saja. Jadi itu saya punya aim. Dan at the same time nak memupuk mereka minat matematik. Apabila dia minat matematik, dia akan sayang matematik dan dia akan berusaha untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Jadi cikgu-cikgu pun akan mudah untuk mengajar student itu apabila dia dah sayang kepada mathematics. Okay, Safakri Maths is focused on providing the educational videos of mathematics according to MOE of Malaysia syllabus. Okay, di sini fokus saya yang kedua adalah untuk menyusun supaya ada organisation mengikut topik, mengikut standard pembelajaran. Seperti yang kita tahu, banyak resources tetapi dia banyak, dia berterabur. Dan ada juga yang ikut step by step flow of the syllabus tetapi berbayar. Jadi ini datangnya idea Safakri Maths ini untuk membuat mengikut urutan. Jadi dalam Safakri Maths channel itu memang dah disusun mengikut urutan, mengikut topik dan mengikut standard pembelajaran. Itu aim yang kedua. Dan yang ketiga sama juga, is to give a more understanding in learning mathematics so that the students in Malaysia will love to learn mathematics and have better understanding about mathematical concept. Bukan mereka hanya nak belajar untuk lulus, tapi kita nak mereka relate apa yang dia belajar itu bukan tambah tolak darab bahagi saja. Sebab banyak bidang matematik memang base dia mathematics. Jadi kita mahu dia more understanding and relate mathematics itu dalam kehidupan seharian. Jadi itu saya punya aim lah berkenaan dengan Safakri Maths ini. Okey. Jadi kita tengok dahulu sedikit tour untuk channel Safakri Maths. Ialah sama dengan Okey. Ini adalah channel Safakri Maths dan ini adalah video. Video pembelajaran yang student boleh tengok mengikut topik. Okey. Ini first, yang ini bab 5 sebab kita start PKP bulan 3. Jadi saya starting dengan bab 5 sebab bab 5 ini adalah topik baru. Jadi ini pun untuk membantu guru sebab ada guru yang tak tahu apa benda ini rangkaian dalam teori graf. Dan saya sharing berkenaan dengan ini dan saya buat mengikut topik lah untuk setiap video ini. Ini bab 3, bab 6 dan tengok kepada permintaan student itu. Okey, dan sehingga 12 hari bulan 11 itu saya berjaya melengkapkan keseluruhan 10 topik bagi subjek matematik KSSM tingkatan 4. Setiap subtopik, setiap topik saya cover dan itu dah boleh jadi rujukan kepada semua. Okey, sedikit statistics about Safakri Maths. Dia ada 15.4 ribu subscribers which is saya rasa
itu yang menggalakkan, itu satu motivation kepada saya untuk lebih membuat video-video. Dan setakat ini ada 90 videos dan setakat ini dia ada 666,000 views. Bagi setiap video itu dia ada 666,000 views dan watch hours adalah 45.3 ribu jam tontonan, iaitu bersamaan dengan 1887 hari dan lebih kurang 5 tahun. Jadi saya rasa itu satu statistik yang membanggakan kepada saya sebab ni channel education, bukan channel channel yang hiburan whatsoever. Jadi ini channel education yang memberi itu dan mendapat sambutan daripada student dan juga guru-guru. Jadi itu saya rasa satu pencapaian yang membanggakan dan seperti yang kita tengok di sini di channel saya ini, saya dah terapkan satu identiti di mana pada sini kita pakai topi ni. Kita pakai topi ni untuk kita buat satu branding kepada Sefakri Maths. Okey. Pada beberapa hari lalu juga saya buat satu session baru, iaitu session tanya jawab matematik, di mana ada student-student yang bertanyakan, saya buat video penerangan kepada mereka. Okey, dan setakat ini dia fokus kepada KSSM Matematik tingkatan 4, tahun depan mungkin untuk tingkatan 5 pula. Dan saya rasa PKP ini adalah satu peluang kepada saya untuk buat video tu yang telah lama saya planning sebenarnya. Apabila kita dekat sekolah ni, kita banyak kerja-kerja yang rencam yang perlu kita laksanakan dan kita tak boleh fokus. Dan PKP itu kita ada extra time. Kita ada extra time untuk kita fokus kepada perkara. Untuk saya fokus. Dan juga untuk pengetahuan semua, Sefakri Maths ini dah jadi macam satu brand di YouTube. Alhamdulillah dah jadi satu brand, satu trademark di mana keyword search dia adalah Sefakri Maths yang paling tinggi, dan juga rangkaian dan telegraf ini topik baru, dan juga carian-carian lain. Maknanya kalau student itu, kalau yang nak cari itu, dia nak tahu bab 8, dia akan search Sefakri Maths bab 8 dan akan keluar semua video saya bab 8. Dan saya rasakan itu dah jadi satu trend. Satu trend kepada student dan juga kepada guru untuk mencari maklumat, dan itu adalah satu pencapaian juga kepada saya. Okey. Next ialah apa orang kata. Okey, first thing first, apabila kita buat video dan share kepada public, kita kena terima apa yang orang komen, orang kecam. Kita tahan je lah. Kita tahan je. Okay, next is saya ambil a few comments from the YouTube videos. Okay, Fazarina Ismail, terima kasih Cikgu Fakri, video cikgu saya kongsikan kepada murid saya juga. Okay, di sini saya dah dapat satu, instead of hanya kongsikan kepada student saya, cikgu lain pun juga boleh kongsikan video-video saya ini kepada student mereka. Dan juga saya juga, kita tahu during pandemic kita tak expect pun benda ini berlaku, and saya juga dapat membantu cikgu-cikgu yang tua yang memang susahlah, kita faham, dia nak ajar tapi limited resources, dan dengan video saya ini dapat membantu mereka. Okay, next is Farhan, penerangan sangat jelas. Ini adalah saya rasa student. Ini pun sama, thank you sir, I understand with this video. Okay, alhamdulillah itu komen-komen yang membina. Okay, ini sama juga Cikgu Aisyah, menarik, jelas dan mudah difahami. Itu aim saya. Dan apabila saya dapat komen-komen sebegini, ia meningkatkan motivation saya lah. Okay, yang ini Dayan Diana ini student
dia pun selalu telegram saya tanya. Saya tak tahu student dari mana. Dia telegram, saya jawab sajalah. Dia tanya permasalahan itu. Saya tu je apabila ada masa free. Okay, Normawati and juga famous song ini. Saya rasa mungkin student. Okay, Alhamdulillah. Apabila kita buat video itu, saya tak naklah kita ambil bulat-bulat daripada buku teks itu, kita suruh student baca. Kalau kita suruh student baca, dia akan baca je lah tanpa memahami. Dan apa yang saya buat dengan video saya explain more so that dia menarik minat mereka dan mereka faham. Dan Alhamdulillah terbukti dengan komen-komen yang ini. Okay, next ini pun sama. Ini student, saya ambil sebab nama dia sama dengan nama saya. Ini teacher dan yang ini adalah parents. Yang ini adalah parents. Dia DM saya kat Instagram. Dia sebenarnya yang ini tanya untuk online tuition tapi sebab kekangan masa, jadi ini salah satu feedback lah. Anak dia faham, cikgu ajar. Ia satu motivation kepada saya untuk lebih buat video-video seperti ini. Okay, next ialah langit tidak selalunya cerah. Langit tidak selalunya cerah kerana selain komen-komen macam itu, ada juga komen yang macam ini. Jadi sebab tu saya cakap awal-awal tadi, apabila kita tu jangan expect semua yang baik-baik saja, bersedia untuk dikecam. Okey, ini beberapa komen lah saya ambil. Mengantuk. Suara cikgu buat saya cepat mengantuk dan baca satu persatu, baca dengan perlahan macam kura-kura. At first macam sentak jugalah kan. And then after a few moments, I take it positively. Dan video itu adalah dibuat pada bulan April 2020, which is saya baru bermula. Okay, saya baru bermula buat video itu, di mana startingnya hujung bulan 3 saya start, and bulan April ni barulah, baru saya tu. It is a bit tak ada experience langsung buat video, saya just screen recording, dan daripada student ada depan kita dan kepada tak ada orang depan kita, dan tak tahu kita tak ada tone yang macam kita mengajar macam biasa kita buat ceramah ramai-ramai, kita boleh tunjuk memek muka dan sebagainya. Tetapi apabila first time buat video dan kita suara itu monoton lah untuk video-video saya tu, yang awal-awal tu monoton sedikit lah sebab kita tak ada interaction dan juga tak ada pengalaman semasa tu. Apabila saya tengok balik video saya yang hujung, yang awal-awal dibuat dengan video saya sekarang, rasa nak gelak pun ada. Tapi dalam proses itu, yang ini, komen-komen ini adalah komen yang menyuruh saya explore more, untuk lebih explore kepada apa cara penyampaian yang dengan betul. Daripada komen-komen ini saya rujuk balik, tengok balik video-video yang yang orang berinteraksi dengan kamera saja. Cara kita berinteraksi, cara pandang kamera seperti ini, dan juga macam saya buat sekarang ini. Sampai ada saya tengah present pun ada saya bercakap sekarang ini. Macam itu saya explore dan sebagainya untuk jadikan video saya menarik dan ada dia punya itulah. Okay. Next ialah what inspires me. Okay, first adalah student saya lah. Student saya, di mana student saya, most of them dari golongan B40 yang tidak mampu untuk pergi tuition. Dan ada juga sewaktu PKP tu dia membantu mak ayah mereka berniaga untuk menampung perbelanjaan rumah lah. Ada yang bantu atuk dia yang duduk dengan atuk. Jadi di situlah saya fikir, dan satu lagi takkanlah apabila masuk kita tak tahu bila akan masuk ke sekolah balik. Bila akan masuk ke sekolah balik.
Jadi di situ saya buat video untuk membantu mereka mengulang kaji bila-bila masa, bila-bila masa apabila mereka free, bila masa mereka ada data, and also bila masa mereka ada handphone di tangan. Ada student saya yang berkongsi telefon dengan adik-beradik lain untuk online classes. So that itu kepentingan video yang saya buat itu, saya harap mereka tak ketinggalan apabila masuk pada sekolah. Saya tak rushing untuk kejar syllabus, which is very late, maybe end of July. I think masuk semula sekolah end of July, early August macam itu. And selepas sekolah dibuka semula tu, saya hanya tinggal 2-3 topik sahaja untuk dihabiskan syllabus itu dengan video saya yang dah buat itu. And then dalam masa 2 bulan saya berjaya habiskan syllabus itu, dan around bulan 10, awal bulan 10 saya dah boleh buat ulang kaji. Kita dah boleh buat ulang kaji dengan bantuan video-video itu, juga membantu kita ulang kaji balik. Jadi itu adalah satu inspiration kepada saya lah, kepada student saya yang inspire me untuk buat video itu. Okay, next is ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang manusia Islam meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya, melainkan 3 perkara. Iaitu yang pertama, sedekah yang berterusan. Ini untuk orang Muslim. Ilmu pengetahuan yang dapat memberi faedah kepada dirinya dan juga kepada orang lain. Dan anak yang soleh-solehah yang beramal baik dan sentiasa mendoakan kepadanya. Okey, saya sebagai guru ialah ilmu pengetahuan yang dapat memberi faedah kepada dirinya. Dan saya juga berharap dengan video itu dia dapat membantu semua orang, membantu guru-guru, membantu ibu bapa untuk menyuruh anak dia study, untuk faham apa yang anak dia akan study, dan membantu saya dan keluarga saya. Sebab semasa buat video ini, kita PKP, anak-anak ada kan, dan ada anak saudara dan isteri yang jagalah. Itu saya harap sebagai saham kepada saya di sana nanti. Salah satu saham lah kepada saya apabila berada di sana nanti. Itu yang kedua. Okey, yang ketiga adalah ini. Cikgu Tube Team. Every cikgu can create. Okey, Cikgu Tube ini adalah officially di bawah BSTP KPM, bahagian sumber teknologi pendidikan KPM. Dan Cikgu Tube ini telah, untuk pengetahuan kalau yang belum tahu, telah dilancarkan pada hujung bulan Disember 2019 oleh mantan KPPM kita, Datuk Dr. Amin bin Senin, bersama dengan pegawai BSTP dan juga beberapa orang cikgu. Dan tim Cikgu Tube ini terdiri daripada bukan kaleng-kaleng cikgu juga, tetapi dia open to every cikgu. Cikgu Tube ni kita ada Cikgu Helmi, Cikgu Romi, Cikgu Razif, Cikgu El, ramailah. Saya tak sebut semua, minta maaf tim. Okey, dan kita sharing everything yang kita tahu, apa yang kita tahu. Dalam tim Cikgu Tube tu ada yang suka bagi nasihat, ada yang suka buat tutorial, ada yang suka yang type saja, dan di situ kita berkongsi yang ada tahu teknikal, dan kita sharing dan transferring the knowledge. Okey, untuk mendaftar boleh ke laman ini. Di situ kita ada semua link, bagi Telegram setiap negeri, dan saya adalah salah seorang lah chip bagi negeri 9. Dan ini adalah laman web kita, cikgutube.net. Di situ kita kita event-event yang sedang berlaku bagi tim Cikgu Tube ini. Dan yang terdekat kita prepare untuk siaran TV, prepare untuk siaran TV untuk SPM 2021 batch 2020. Nantikan akan ada siaran TV tersendiri tim Cikgu Tube ini. Okey, next ini adalah
Telegram group. Okey, di mana di sini ada Cikgu Siti Suhaila ni, dia suka buat tutorial. Dia suka buat tutorial ajar. Kalau macam saya bagi type ya, type. Cikgu Siti Suhaila ni dia suka buat tutorial, ada cikgu yang suka tengok kan, tutorial step by step. Okey, kita ada juga Cikgu Siti Share, Cikgu Siti Faridah, Cikgu Viral, Chemistry, Periodic Table itu yang viral itu, yang viral di Twitter dan ditemu ramah oleh banyak stesen TV dan juga iklan Maxis. Kalau perasan ada Cikgu Siti Faridah juga salah seorang Cikgu Tube. Dan di situ kita orang santai-santai saja, semua humble berkongsi, berkongsi knowledge, transferring the knowledge. Okay, next is apa lagi ya? Macam mana nak buat? Macam mana nak buat video? Okay, first thing first, video ini dia ada banyak cara nak buatnya. Ada yang guna telefon saja record, ada yang pakai PowerPoint record screen. Yang ini saya nak sharing yang saya buat lah. Yang saya buat, saya guna PowerPoint dan record screen. Saya guna PowerPoint dan lepas itu saya screen recording dan saya trim je sikit je. Sikit-sikit je saya trim yang depan, yang belakang dan saya upload kat YouTube. Okay, first thing first adalah ini. Okay, ini adalah audio. Di Cikgu Tube itu juga saya belajar audio dan juga video. Okay, ini yang dicadangkan Boya M1 ini. Okay, kalau kita tengok video, dia hebat macam mana sekalipun, dia edit macam mana hebat sekalipun, kalau suara tu tak jelas, dia akan tutup lah, kita tak akan tengok video itu. Jadi audio ini yang membantu kita. Sama juga dengan ini. Yang ini saya first saya guna yang ini. Tetapi apabila saya pakai yang ini, apabila merekod akan keluar nafas, bunyi nafas. Jadi itu a bit disturbing. Itu disturbing sebab kita nak deliver, orang tak naklah dengar nafas kita kan. Jadi saya cadangkan yang ini untuk permulaan. Okay, masa saya beli ni 40. Sekarang dah RM30, free shipping lagi 12. Bolehlah tengok mana-mana. Okay, ini tu dia. Okay, cara dia, kita dah ada audio yang bagus dan kita ada PowerPoint yang dah siap. Contohnya macam ini. Saya guna benda yang free saja. Apa yang ada itu kita gunakan saja. Okay, katakan yang ini PowerPoint yang saya dah buat. Ini PowerPoint yang saya dah buat. Kita gunakan function dalam insert ini, screen recording di sini. Screen recording di sini. Di PowerPoint ini kita ada function untuk screen recording. Ada juga function untuk export as video sebenarnya. Tetapi pengalaman saya, export as a video ini mengambil masa yang sangat lama apabila komputer kita itu yang biasa-biasa je. Komputer yang biasa-biasa je, kalau kita export as a video bagi presentation ini, dia akan mengambil masa yang sangat lama. Dan cara saya guna screen recording saja. Okey, cara dia, first tekan screen recording, dia ada bahagian insert ini. Most of the PowerPoint sekarang dah ada option insert screen recording, bahagian media itu. Biasanya dia dah ada kat sini. Dia dah ada kat sini. Media itu dia dah ada. Okey. Kalau perhatikan di sini, tak ada di sini. Okey, di sini saya pakai ini, kartun-kartun ini. Okey. Untuk slide slide nak nampak jadi menarik. Okey, saya ada nak kongsi beberapa laman web lah. Okey. Untuk slide, saya selalu ambil di sini. Slides Go. Slide Go. Slidesgo.com. Di sini ada banyak template-template yang menarik dan percuma. Template-template yang menarik dan percuma. Jadi boleh download. Itu percuma saja. Selain Slidesgo, dia ada juga Slidesmania. Slidesmania. Mania.com. Ini. Slidesmania.com. Ni pun sama. Dia ada template-template
dah banyak. Slides Go ni pun dah tak puas nak download. Memang banyak sangat yang menarik yang menjadikan slide kita interaktif. Okey, itu satu. Next adalah karakter kartun. Saya biasa di sini pixabay.com. Okey, pixabay.com ini kita ada free image, royalty free, tak perlu tu boleh guna. Okey, katakan, dan saya suka dia adalah vektor grafik di mana kita boleh ambil PNG tu. PNG tak ada background belakang. Contohnya saya nak ambil animal. Okey, saya search saja animal, saya pilih vektor grafik. Search dan keluar animal ini. Dan sangat banyak dan dia adalah high definition. Gambar tak pecah. Gambar tak pecah bolehlah. Dia free, percuma saja. Royalty free. Boleh download. Dengan syarat register lah. Register dapat download lah. Okey. Next adalah infografik. Infografik pun satu kita buat tu supaya step by step kan. Infografik. Saya pergi kat tinyppt.com. tinyppt.com. Di sini ada banyak infografik yang menarik yang telah dibuat animation. Jadi just kita tukar teks sahaja. Itu untuk jadikan slide kita menarik. Okey, next adalah perhatikan di sini. Saya guna color code. Color code untuk jadikan skim warna. Skim warna itu cantik. Jadi apabila kita ada skim warna macam interior design tu, kita ada skim warna, jadi slide kita itu nampak lebih atraktif. Jadi yang ini saya pergi dekat coolers.co. Coolers.co dan saya ambil saja color palette yang saya suka. Saya ambil kat sini je. Color palette yang saya suka. Ini di sini saya screenshot dan saya skim warna itulah supaya slide itu jadi menarik. Okey, cara saya, itu dah siap semua itu bagi slide menarik semua. Okey, next kita nak screen recording, kita insert media screen recording. First thing first, kita kena pilih kawasan mana yang kita nak record. Kawasan mana yang kita nak record. Jadi kawasan yang saya nak record yang sini. Kawasan sini, yang semua ini. Screen saya ini. Jadi sebab kita nak buat presentation nanti. Jadi kita pilih semua saja. Semua kawasan itu. Okey, ni dah ready . Ni dah ready. Okey, jadi kita buka kita punya slide. Okey, di sini kita ready. Apabila kita tekan record saja, dia automatic record. Okey. Macam ini, kita record. Kalau kita record macam ini, dia tak cantik. Dia tak cantik. Jadi kita tekan saja dulu. Okey, ready, 3, 2, 1. Okey, sekarang tengah record. Sekarang tengah record dan kita buat slideshow. Okey, ini apa yang kita nak record ni. Okey, macam kita cakaplah. Kita cakap, hello ni Safakri Maths akan belajar membezakan peristiwa bersandar tak bersandar. Okey, buku teks muka surat 246 apabila kita explain macam itu. Okey, apabila kita dah selesai explain, sekian, terima kasih, assalamualaikum, bye. Contoh macam itu. Dan kita tekan stop. Kita tekan stop. Okey, apabila kita tekan stop, kita akan terus dapat ini. Satu media. Dan kita boleh play lah. Okey, sekarang tengah record. Dan kita buat slideshow. Okey. Ini apa yang kita nak record ni. Okey. Macam ini contoh ni output dia. Kita cakap, hello ni Safakri Maths akan belajar membezakan peristiwa bersandar tak bersandar. Okey, buku teks muka surat 246 apabila kita explain macam itu. Sampai habis kan. Apabila kita dah selesai explain, sekian, terima kasih, assalamualaikum, bye. Contoh macam itu. Dan kita tekan stop. Okey. Media ini kita boleh save. Kita klik kanan, save media as. Kita boleh save media as.
Okay, save media as dan kita save mana-mana yang kita nak lah, kat mana folder yang kita nak. Contohnya saya save di sini media yang pertama. Okay, dia akan save as a MP4 which is format video. Okay, dan next step apa yang saya buat, saya trim lah, seperti yang kita tengok di sini. Okay, sekarang tengah record. Okay, yang awal-awal ni kita nak buang. Yang awal-awal ni kita nak buang. Jadi yang kita nak buang itu sampai di sini semua. Apa software yang saya guna juga software yang ada dalam Windows 10 ini. Dia menggantikan Movie Maker kalau yang dah biasa dengan Windows Movie Maker kan. Yang itu je saya guna. Tapi untuk Windows 10 ni nama dia Video Editor. Sebab kita nak simple-simple saja. Okay, ini dia punya tu Video Editor. Ini TikTok sebab kita nak new platform untuk distribute nak serang TikTok pula untuk content education. Okay, kita new project dan kita masukkan video yang kita tu tadi. Ni untuk kita potong je yang kita tak nak. Okay, jadi kita masukkan, kita drag saja. Okay, dia tengah proses di situ. Okay. Okay, di mana kita masukkan ke dalam storyboard. Kita masuk di sini ke dalam storyboard. Okay, dia loading sekejap. Okay, apabila dah selesai loading, kita akan play sekejap sampai kita sekarang tengah record. Sekarang, okay, pergi sampai kita nak record. Okay, contohnya sini. Okay, di sini. Kita nak startingnya record, kita nak buang yang selepasnya. Sini. Jadi apa yang kita buat, tekan trim di sini. Okay, yang ni dah lepas kan. Okay, di sini. Kita nak starting di sini kan. Okay, kita trim. Kita trim cantik-cantik. Kita tarik saja di sini. Dia punya slider yang bawah ini. Tarik sini, satu, settle. Okay, sampai di sini. Okay, next kita nak yang ini pula. Yang ni, kita tak nak ni. Apabila kita dah siap kan. Kita nak buang yang itu. Okey. Ini dah selesai contohnya, kita tarik yang ini. Maksudnya kita buang yang di hadapan ini dengan yang di sini. Kita tekan done. Jadi selesai video kita dan kita. Okey, satu lagi kelebihan, kita boleh tambahlah efek-efek untuk yang ini. Okey, adalah efek-efek kalau nak tambah lah. Kalau nak tambah, dia boleh. Okey, kalau tak nak, tak apa. Okey, apabila dah selesai, finish video. Export, saya cadangkan 1080p sebab apabila student tengok, kita dapat jelas apa yang kita nak sampaikan itu. Dia ada beberapa option je, 720 dengan 540. Jadi kalau kita upload kat YouTube, nanti YouTube akan ada banyak resolution bergantung kepada internet connection student. Jadi kita buat yang paling bagus 1080 dan kita export. Dan kita export lah kat mana kita nak kan. Yang ni contohnya bab 9. Bab 9 tadi kan. Kita buat. Okey. Dan export semua. Dia sekejap je. Berbanding dengan kita save kat lah. Okey. Ni output dia. Ni output dia lah. Okey. Berbanding dengan kita guna ini. Kita pakai save as MP4. Save as video itu. Kita export as, saya rasa export as video ini. Dia memakan masa yang sangat lama. Jadi yang ini saya tak save lah. Okey. Dia memakan masa yang agak lama. Jadi saya rasa itu saja untuk sesi perkongsian daripada saya. Dan terima kasih sekali lagi kepada pihak UTAR kerana menjemput saya untuk berkongsi apa yang saya buat sepanjang pandemik, di mana saya rasa itu it is a bless lah. Pandemik itu bukanlah kita minta, cuti itu. Cuti itu it is bless for me untuk contribute to all the teachers and the students di dalam seluruh Malaysia ini. Okay, sekian dulu daripada saya. Terima kasih. Wassalam. Okay, terima kasih dengan kongsian tu tadi. Menarik, sangat menarik. Saya pun belajar sekali. Apa ni? Okey,
Sebelum kita habiskan sesi kita, tapi kita cuba buka sesi ni untuk Q&A session. Kalau para Alright. peserta ada apa-apa soalan, boleh type soalan anda dalam chat box kita untuk Cikgu Fakri jawab. At the same time saya check dalam Facebook dulu Cikgu ya. Yes. Kalau para peserta ada apa-apa soalan, boleh typekan dalam ruang chat box kita ni untuk Cikgu Fakri. Okey Cikgu, kalau sebelum kita while kita menunggu soalan daripada peserta, saya nak tanya. Ya. Bila saya tengok Cikgu create YouTube channel Cikgu dengan Yes. Cikgu punya video yang Cikgu dah post. Semasa Cikgu dalam proses nak buat setiap video tu, apa kekangan yang Cikgu hadapi sepanjang proses? Okey, sepanjang kekangan itu adalah apabila kita nak buat konten itulah. Sebab saya tak naklah ambil screenshot bulat-bulat daripada buku teks. Buku teks memang boleh kita ambil screenshot sebab contoh-contoh saya memang sama dengan buku teks, tapi saya tak naklah sama dan saya kena type balik and then buat animation untuk supaya slide itu menarik dan juga color itu dan konten itu bagi setiap bab itu saya ambil masa dalam 2 minggu lah untuk siapkan satu topik itu, dan untuk satu topik itu lebih kurang 100 slides lah, untuk 100 slide jugalah untuk setiap topik itu, dan saya ambil masa dalam 2 minggu lah. 2 minggu untuk satu topik. Untuk record sekejap je. Apabila kita dah biasa untuk record tu dalam 1 hari 2 hari macam itu. Nak edit pun senang sebab saya dah ada preset di situ. Saya potong depan, potong belakang, dan potong yang tak perlu, dan saya masukkan background music saja sikit and then selesai. Yang nak buat konten itu saja yang mengambil masa yang lama sikit lah. Lama sikit. So macam mana Cikgu boleh terfikir untuk menggunakan platform YouTube tu Cikgu, instead of kan banyak platform lain yang ada yang saya rasa khasnya kita punya pelajar-pelajar sekarang banyak akses kepada banyak social media punya platform. So kenapa YouTube yang Cikgu pilih? YouTube sebab kita ada satu team lah, Cikgu Tube itu satu, dan kita akan fokus ke video di YouTube, dan sekarang kita explore new platform lah, which is TikTok. Di mana TikTok ini ramai student-student yang, dan juga banyak video-video yang macam itu. Jadi kita nak pergi itu masukkan konten education di situ sebab student mungkin kalau TikTok tu kalau dia tak suka swipe macam itu. Jadi kita nak masukkan yang itu at least 1 minit video itu padat dan dapat something daripada video TikTok itu. Kebanyakan ada student yang low achievers ini dia banyak masa kat TikTok. Dia banyak masa kat TikTok. Jadi kita di situ pun kita nak contribute content juga di situlah. Itu new kita punya itulah. Selain YouTube kita juga masuk kepada TikTok lah. Okey, sekejap Cikgu ya, biar saya semak daripada Facebook kita. Ada komen daripada guru-guru kita, daripada Puan Hayati, terbaik Cikgu Muhammad Fakri. Alhamdulillah. And then daripada daripada Hayati juga, dia kata betul memang ambil masa, tapi memang suka jika buat PowerPoint yang lengkap dengan animation, rasa lebih menarik. So nampak gayanya mungkin ni adalah new norm untuk pelajar-pelajar kita. We never know kalau tahun depan benda ni, pandemik ni still prolong, so mungkin ni salah satu medium untuk pelajar-pelajar kita. Dengan video-video saya pun kalau tak berlaku dah, tak PKP, cikgu-cikgu boleh guna untuk flip classroom. Flip classroom di mana student boleh tengok dulu and then dia masuk, cikgu terus buat. Jadi cikgu ada banyak masa untuk exercises and buat activities dalam kelas. So diorang boleh gunalah. Boleh guna dengan sebab keizinan. Dengan keizinan. Sebab kat YouTube tu free je. Alright. So saya tengok
so far tak ada apa-apa soalan daripada peserta kita, tapi sekiranya mereka ada soalan selepas ni, mereka boleh postkan soalan mereka di video kita dalam Facebook ni. So maybe nanti once in a while Cikgu Fakri boleh check, Boleh. kita akan notify Cikgu Fakri yang soalan-soalan daripada para peserta kita mengenai cikgu punya sharing ni lah. Ya. Okay. InsyaAllah. Satu lagi saya nak ni, daripada komen yang tu tadi, yang membina tadi, saya keep improving lah. Kita keep improving, kita belajar. Okay, di sini saya nak share sekali lagi skrin, boleh? Boleh cikgu. Sini saya share skrin di sini. Saya rasa skrin satu. Okay, yang ini saja. Saya share. Okay, di sini kalau tengok, memang video ini adalah video pertama saya buat. Memang kelakar gila kalau saya baca balik. saya tengok balik. Yang ini video first ada tu. Dan yang ini adalah yang saya bagi tahu tadi, yang session yang terbaru lah, tanya jawab maths. Di mana student tanya melalui Telegram. Kalau nak kontak saya pun, di video saya ada group Telegram. Dalam tu ada dalam 3,000 dah students dan juga cikgu pun sekali membantu menjawab soalan matematik yang diutarakan. Kalau ada masa saya saya jawab. Kalau tak ada masa, ada orang-orang lain yang tolong jawab. Dan pada video description itu, okay, kalau search itu, di bawah ini, dia ada link bagi setiap bahagian. Ada link setiap bahagian di sini. Kalau dah lepas bahagian itu, dia ada setiap bahagian untuk satu bab. Any video. Any video saya dah letak bahagian description. Bukan hanya setakat boleh search saja, di description ni pun ada. Dan juga ini adalah grup Telegram, boleh tanya di situ. Saya pun ada di situ, boleh personal kalau ada apa-apa masalah lah. Okay. Okey, terima kasih Cikgu Fakri sekali lagi. So, untuk para peserta kita, sekiranya nak cari Cikgu Fakri, tak boleh nak cari dari grup Telegram, boleh cari daripada channel YouTube beliau. Okey, so sekiranya tak ada apa-apa soalan daripada para peserta, saya cuma nak bagi tahu kat peserta kita yang kita akan postkan borang maklum balas untuk para peserta kita isi. So kita harap mereka boleh isi untuk kita memperbaiki kita punya sesi webinar di masa hadapan dan juga untuk kita tahu effectiveness setiap webinar yang kita jalankan. Okey, sebentar cikgu So, okay, next cikgu saya nak announce untuk sesi webinar kita seterusnya. Sebelum kita akhiri webinar ni, kita akan ada sesi webinar daripada pelajar sekolah kita, pelajar-pelajar sekolah yang pernah memenangi pertandingan inovasi di peringkat kebangsaan dan luar negara. So untuk sesi berikut ini pada pukul 2.30 nanti kita akan ada pelajar daripada sekolah SMJK Heng E, Pulau Pinang. So diorang akan membentangkan diorang punya projek inovasi iaitu bertajuk Low Cost Sugarcane Bagasse Waste to Improve Soil Moisture Retention in Agriculture. Diikuti pada pukul 3.30 Psyllium husk as a plant-based stabilizer to produce high fiber, low synersis yogurt. Boleh tahan tak pelajar-pelajar kita sekarang? Ya. Diorang kreatif dah untuk berinovasi. Betul. Alhamdulillah. Okay, so sebelum kita akhiri sesi ni, saya nak minta para peserta kita untuk buka sesi bergambar bersama Sir Fakri. So nak minta peserta kita untuk onkan kamera supaya kita boleh screenshot skrin ni sebagai kenang-kenangan. Okay, para peserta kita boleh onkan kamera. Malu-malu kot diorang ni. Okay, ready saya nak screenshot yang pertama. 1, 2, 3. Okay. Sebentar ya cikgu. Okay. Yang seterusnya.
1, 2, 3. Okey. Okey. Alright. Alright. So, terima kasih Cikgu Fakri sebab meluangkan Okay, masa untuk sama-sama. kami. Dan terima So, kasih juga kerana jemput. terima sama-sama. So insya-Allah tahun hadapan sekiranya pandemik ni dah tak ada, kita berharap yang Cikgu Fakri boleh sama-sama datang ke physical fair kita yang biasanya kita akan adakan setiap hujung tahun. Sekiranya tidak pun mungkin kita akan adakan webinar dan definitely kita nak jemput Cikgu Fakri sekali lagi sebagai panelis kita. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, kalau macam tu, terima kasih Cikgu. Saya akan endkan session ni sekarang. Okay. Terima kasih Okay, semua. terima kasih semua.